Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya. Jadi live hari ini ringkas. Minta maaf ya, saya lambat buat live sebab ada urusan yang tidak dapat dielakkan. Jadi live hari ini ringkas. Ianya sebagai menjawab soalan kedua-dua penonton YouTube dan juga Facebook. Ya. Jadi di YouTube saya membaca soalan anda dan saya mengumpulnya dan menjawabnya secara berasingan. Jadi soalan terkumpul berhubung live semalam di mana saya menceritakan berita buruk buat Najib Razak. Jadi jika anda tidak menonton live semalam bertajuk berita buruk buat Najib Razak, sila pergi ke YouTube Regi JC Ritaudin dan tonton live terakhir. Dan jika ada kandungan live itu yang tidak disukai oleh Najib Razak, jadi anda bolehlah pergi ke Facebook Najib Razak dan desak Najib untuk saman saya. Baik. Jadi hari ini adalah live kesinambungan daripada live semalam dan ianya juga berupa satu jawapan kepada soalan penonton. Jadi di dalam live semalam saya menceritakan kepada anda berkenaan dengan isu pengubahsuaian laporan audit 1MDB di mana kesnya sedang berjalan di mahkamah. Dan saya telah mendedahkan atau membincangkan satu kenyataan yang dibuat oleh saksi, ya. Saksi kes berkenaan, saya bacakan namanya, iaitu bekas Ketua Audit Negara Madinah Mohamad, yang semasa memberi keterangan telah menyuarakan rasa terkejutnya apabila mendapati laporan audit 1MDB telah diubah suai. Jadi sepintas lalu rumusan live semalam, dalam keadaan terkejut itu Madinah telah mendedahkan juga bahawa dia diminta untuk menghapuskan laporan audit asal 1MDB sebelum ianya diubah suai, tetapi dia tidak berbuat demikian dan secara rahsia telah menyimpannya kerana permintaan itu pelik, ya. So saya telah menjelaskan jika sebarang keputusan dibuat untuk mengubah suai laporan audit, ianya seharusnya dibuat dalaman Jabatan Audit. Tetapi berdasarkan keterangan-keterangan saksi, bukan hanya Madinah, arahan untuk mengubah suai laporan audit ini adalah daripada luar Jabatan Audit Negara. Ya, dan arahan ini diberi kepada Ketua Audit Negara sebelum Madinah. Okey. Sebelum Madinah, ada Ketua Audit Negara masa zaman isu 1MDB ni tengah hangat sebelum PRU 14. Kemudian Madinah jadi Ketua Audit Negara dan kini ada orang lain. Okey, jadi ini adalah orang sebelum Madinah. Dia diberi arahan, didakwa diberi arahan daripada pihak luar untuk mengubah suai laporan audit dan difahamkan berdasarkan keterangan-keterangan dan berdasarkan pemahaman saya apa yang telah dibicarakan, ya, di dalam mahkamah. Ianya adalah untuk mengeluarkan perkara-perkara yang berupa bukti yang adalah buruk buat Najib dan Jolo. Jadi ianya pelik jika arahan datang dari luar selepas laporan asal, ya, audit 1MDB ini yang Madinah masih pegang. Selepas laporan itu dimuktamadkan, tetapi arahan datang, ini kena ubah, itu kena ubah, dan kemudian ianya diubah. Jadi ini bukan sekadar pembetulan yang dipersetujui di dalam Jabatan Audit, ianya dilakukan atas arahan orang luar selepas laporan audit dimuktamadkan bagi mengeluarkan perkara yang tidak disukai oleh pihak luar berkenaan, ya. Dan seterusnya diminta Madinah diminta untuk menghapuskan laporan asal. Itu lagi pelik disebabkan apabila berlaku pembetulan, jadi untuk tujuan rekod mesti ada laporan asal supaya orang boleh rujuk apa yang telah diperbetulkan.
Kerana apabila berlaku mesyuarat-mesyuarat di mana keputusan-keputusan ini dibuat, mesyuarat diminitkan. Jadi dalam minit mesyuarat mesti ada laporan asal, kemudian mesyuarat lain mungkin ya ada pengubahsuaian dan sebagainya. Jadi bila ada mesyuarat yang menyentuh laporan asal, mesti ada laporan asal bagi tujuan rekod. Kemudian selepas pembetulan ada laporan yang telah diubah suai. Jadi di sini pelik. Okey, rumusannya arahan dari luar selepas laporan audit dimuktamadkan oleh Jabatan Audit Negara untuk mengubah suai laporan berkenaan bagi membuang perkara-perkara tertentu yang dilihat adalah bukti yang boleh adalah buruk bagi Najib dan Jolo, dan seterusnya dibuat laporan baru dan ada pihak diminta untuk menghapuskan laporan lama. Jadi itu adalah intipati live semalam, tetapi banyak yang telah dibincangkan, jadi saya rujuk anda kepada live semalam di YouTube Regi JC Ritaudin. Jadi hari ini semalam saya terima banyak soalan. Ada tanya siapa yang pihak luar ni yang telah memberi arahan ini. Okey, jadi saya ingin menjawab soalan itu dengan merujuk anda kepada satu keterangan yang telah diberi oleh seorang lagi saksi ya, tahun 2019, penghujung tahun 2019, dan saksi yang saya maksudkan ialah bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah. Jadi mungkin anda sudah lupa, jadi saya sebagai menjawab soalan anda, saya nak bawa kepada perhatian bahawa semasa Tan Sri Dr. Ali Hamzah, atau kita lebih ringkasnya kita panggil Ali Hamzah, telah memberi keterangan di dalam mahkamah, satu rakaman audio telah dimainkan. Saya baca ya, anda dengar. Rakaman audio mesyuarat dipengerusikan bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah yang membincangkan isu kandungan laporan pengauditan 1MDB telah diperdengarkan di Mahkamah Tinggi ya, pada penghujung 2019. Audio berdurasi 2 jam 45 minit itu mengandungi suara beberapa individu berbincang dengan satu daripada suara yang dikenal pasti milik Ali Hamzah. Jadi saya ringkaskan, Ali antara suara dikenal pasti adalah suara milik bekas Ketua Setiausaha Sulit Negara Tan Sri Syukri Muhammad Saleh dan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang. Tan Sri Amrin Buang adalah Ketua Audit Negara pada ketika arahan datang dari luar untuk ubah suai laporan audit, dan dia adalah Ketua Audit Negara sebelum Madinah menjadi Ketua Audit Negara. Jadi dalam perbualan itu selepas dimainkan, peguam ya Gopal Sriram bertanya kepada Ali Hamzah, di dalam rakaman itu kamu ada sebut kepentingan nasional, apa maksud kamu? Ali berkata, reputasi negara. Sriram, siapa minta mesyuarat ini diadakan? Tahu tak apa Ali Hamzah jawab? Maknanya ada satu mesyuarat. Mesyuarat ini adalah untuk membincangkan ya kandungan laporan audit ya. Kandungan laporan audit. Jadi Sriram bertanya kepada Ali, siapa minta mesyuarat itu diadakan? Tahu tak apa jawapan Ali? Najib. Sriram bertanya, kamu kata ada perubahan dalam laporan audit. Siapa yang minta? Dengar ya. Ini jawapan Ali Hamzah. Perubahan pertama oleh Najib ketika pertemuan diadakan. Maknanya Ali Hamzah telah pergi berjumpa dengan Najib dan Najib telah meminta perubahan dilakukan dalam laporan audit. Apabila mesyuarat diadakan, maknanya mesyuarat Jabatan Audit ni, perkara lain pula timbul dari pejabat Perdana Menteri Darul Kandar. Sriram, kamu katakan dalam rakaman ini untuk mencari dokumen. Apa tujuan anda? So ini back and forth lah antara Ali kalau nak baca panjang. Jadi menurut Ali Hamzah, bekas Ketua Setiausaha Negara, dalam pertemuannya dengan Najib, dia telah diminta ya untuk ubah laporan audit 1MDB. Dan menurut keterangan ini, kalau saya nak ringkaskan ya,
perlu mendapat, ya, ada arahan sama ada secara langsung ke tidak langsung ke, itu saya tidak pasti, bahawa perlu mendapat kebenaran ataupun kelulusan Najib sebelum laporan akhir dicetak. Jadi Najib telah mendahului Jabatan Audit Negara dalam pada ada siasatan-siasatan dilakukan terhadap Najib bagi mengenal pasti, ya, peranan dia dalam skandal 1MDB. Dan berdasarkan keterangan Madinah semalam, dia telah diminta untuk menghapuskan laporan audit asal, dan ada arahan dari luar untuk mengubah suai laporan audit tersebut. Dan berdasarkan seluruh perbicaraan ini, arahan itu adalah untuk mengeluarkan bahagian-bahagian tertentu yang dilihat berkait dengan Najib dan Jolo selepas laporan audit dimuktamadkan. Ya. Itulah yang kita dapat rumuskan daripada semua ni. Dan sebagai menjawab soalan anda, jadi Najib ada meminta berdasarkan keterangan saksi, khususnya bekas Ketua Setiausaha Negara, bahawa dia ada permintaan dari Najib untuk mengubah suai laporan audit, dan ada arahan di mana kelulusan Najib perlu sebelum laporan ini dicetak. Jadi Najib mengatasi Jabatan Audit Negara, perlu kelulusan Najib, ya. Dan hari ini Madinah memberitahu bahawa apabila dia berjumpa dengan Amrin, iaitu orang yang menjadi Ketua Audit Negara sebelum dia, untuk membincangkan isu pengubahsuaian ni, nampaknya Amrin tidak begitu selesa untuk membincangkannya, ya. Dan dia sebut ada arahan, ya, ada arahan dimaklumkannya orang-orang di dalam Jabatan Audit Negara untuk tidak membincangkan isu audit 1MDB. Jadi satu dunia tengah membincangkannya, tetapi di dalam Jabatan Audit Negara macam jangan bincang, ini perkara sensitif. Jadi ini sebenarnya semuanya adalah maklumat-maklumat orang-orang yang terlibat dalam pangkat tinggi dalam Jabatan Audit Negara, Ketua Setiausaha Negara, di samping ramai lagi yang telah memberi testimoni di dalam mahkamah dalam kes 1MDB, dalam kes SRC, yang orang-orang yang tidak berkait, semuanya sedang memberi gambaran campur tangan yang luar biasa oleh Najib dan PMO. Dan Madinah bukan sekadar bercakap dia ada simpan laporan asal 1MDB dan dia lakukannya secara rahsia walaupun diminta menghapuskannya. Jadi ada bukti di situ. Okey. Jadi itu adalah sebagai menjawab soalan anda, dan tujuan saya buat live semalam adalah untuk meminta blogger-blogger Najib, daripada cerita langit, bukit, pokok, sungai, ikan, cerita ni kalau berani, nak timbulkan teori konspirasi ke, ini semua terancang untuk fitnah Najib ke, sedangkan buktinya ada. Cuba cerita, kalau kata ini semua fitnah apa semua, apabila mahkamah pendakwaan menjelaskan, membawa kepada perhatian peguam-peguam Najib isu-isu berkait Zeti yang hari ini dilontar-lontarkan oleh blogger Najib dan tim Najib, dah dimaklumkan awal-awal masa perbicaraan SRC, dan ditawarkan kepada pembelaan untuk memanggil Zeti, mereka tolak. Mengapa? Jadi inilah yang harus dibincangkan, ya. Dan hujah saya semalam, saya menunggu blogger Najib untuk menyangkal, ya, daripada dengar cerita sini, cerita sana, ya. Mengapa tak sebut pasal isu 2.6 bilion, bahawa tak payah dengar siapa-siapa, dengar je kenyataan Najib. Mereka tak berani sebab kenyataan Najib makan diri.
iaitu Najib sendiri mengaku di dalam temu ramah Al Jazeera dan di dalam mahkamah bahawa dia hanya menganggap 2.6 bilion yang masuk akaun dia adalah dari Raja Arab Saudi. Berbeza dengan dakwaan Najib dan blogger-blogger dia sebelum PRU14 kononnya sah ini adalah dari Raja Arab Saudi. Jadi tak perlu rujuk siapa, lihat siapa, baca cerita macam-macam karya. Mengapa tak suruh semua orang rujuk Najib? Sebab mereka tahu kalau rujuk kenyataan Najib sendiri makan diri. Buat apa saya nak rujuk blogger? Buat apa saya nak rujuk cerita? Ada proses mahkamah. Melainkan blogger Najib boleh menunjukkan dengan jelas di dalam proses mahkamah ada satu ketidakadilan dalam kata-kata pendakwa raya, dalam kata-kata hakim. Jadi sila bawa kepada perhatian kata-kata mana tu yang tidak adil dan hujahkan mengapa ianya tidak adil dan tampilkan bukti. Tak boleh. Mereka hanya pandai sekadar berretorika, bercerita. Jadi jawapan saya senang. Daripada merujuk cerita-cerita mereka, kenapa anda semua suka buang masa? Rujuk kenyataan Najib. Di situ sah Najib menipu. Nak cerita apa lagi? Dan rakaman audio dimainkan dalam mahkamah. Perbualan-perbualan berkaitan. Tapi kita give benefit of doubt lah sebab perbicaraan isu pengauditan 1MDB masih berjalan. Okey. Tapi isu-isu lain bincangkanlah. Mengapa peguam Najib menolak masa perbicaraan dilakukan perkara sama yang mereka bangkitkan sekarang, maka mengapa mereka menolak memanggil Zeti pada ketika itu? Jawabnya sebab terdesak. Tak ada lagi bukti lain. Jadi nak lanjutkan, nak tarik masa keputusan Mahkamah Persekutuan. Dalam pada itu pula Najib dan kluster mahkamah bercatur nak buat pilihan raya awal. Jadi ini kita nak blogger-blogger Najib jelaskan. Jangan bawa cerita dongeng, cerita mengarut. Kononnya memang jadi perkara biasa kerajaan Arab Saudi menderma berbilion-bilion dalam berdekad-dekad lama kepada negara-negara Islam. Semalam saya dah kata kalau itulah hujahnya, maka saya nak cepat-cepat minta bantuan pemimpin-pemimpin negara untuk menghubungi pemimpin-pemimpin semua negara Islam dan beritahu pemimpin semua negara Islam, start hari ini anda cuitlah, sila cuit dan anak negara. Kalau orang tanya, tak apa, cakap je ini adalah derma Raja Arab Saudi. Sebab apa? Memang kerajaan Arab Saudi duk bagi berbilion-bilion dah berdekad-dekad lamanya. Jadi orang akan percaya. Itulah tahap dangkalnya alasan ini. Tidak bermakna kerajaan Arab Saudi menderma ke tak menderma ke kepada negara-negara Islam. Itu bermakna jika anda curi duit negara, anda boleh katakan ini derma Raja Arab Saudi. Kena ada bukti. Setakat hari ini tidak ada bukti hitam putih daripada kerajaan Arab Saudi atau Raja Arab Saudi yang menyatakan dengan jelas bahawa dana ini telah diberi oleh Raja Arab Saudi kepada Najib untuk digunakan ikut suka hati Najib kerana ianya derma. Tidak ada. Dan apa yang blogger-blogger Najib tidak beritahu kepada anda ialah kertas siasatan terhadap Najib Razak yang dibuat oleh SPRM pada 2015 di penghujungnya ada menjelaskan tidak ada bukti sahih. Dan apa pun semua ni kita boleh tolak tepi. Dengar je cakap Najib sendiri, tak payah dengar lain cerita lain. Okey. Jadi itu sahaja penjelasan saya sebagai menjawab soalan anda. Jadi jika anda ada soalan lanjut, anda boleh mula bertanya sekarang. Saya akan layan 1-2 soalan. Ya. Ahmad Imran, bosku tiada kemaluan, sudah bersalah di mahkamah, petik nama orang itu ini. Bila ajak jumpa debat tak berani, tak gentle. Saya dah berkali-kali
mengajak Najib berdebat dengan saya isu 2.6 bilion, dan saya minta bantuan anda semua untuk tularkan menerusi Facebook masing-masing satu cabaran baru kepada Najib untuk berdebat dengan saya isu 2.6 bilion. Ya. Dan dalam debat itu, saya berjanji akan mainkan rakaman kenyataan Najib kepada Al Jazeera dan membacakan kenyataan Najib di dalam mahkamah, dan saya akan minta Najib jelaskan, dan saya juga akan tampilkan perkara-perkara lain yang berkaitan. Jadi saya minta bantuan semua di dalam Facebook anda, cabaran saya Regi J. Siritaudin kepada Najib untuk berdebat jika Najib berani kerana benar isu 2.6 bilion. Ya, si Jambul berpuluh-puluh saksi Najib, tapi Najib masih lagi ke sana ke sini membuatkan macam-macam. Ya, kalau ikut cakap blogger macam-macam Najib ni, berpuluh-puluh, beratus-ratus saksi ni semua bersubahat, FBI bersubahat, semua bersubahat. Tak ada satu apa pun yang menentang Najib ni adalah benar. Semuanya adalah fitnah terancang, kerana Najib ini adalah bagaikan satu malaikat yang orang semua dengki terhadap dia, dan semua telah menabur fitnah terhadap Najib. Jadi apa-apa yang keluar fitnah. Inilah laskar-laskar blogger-blogger pro Najib. Ya. Z, tapi pengikut yang bodoh. Ya. Terima kasih Sobri. Terima kasih semua. Itu sementara menunggu satu lagi soalan. Itulah, ya, minta mereka jelaskan. Minta mereka jelaskan. Blogger Najib ni minta jelaskan. Ya, bukannya pergi ke Facebook dan cerita merapu. Bukannya buka cerita kekayaan anak Mahathir konon. Cerita sampai hari ni cerita je. Bila Tun beritahu, Tun tampilkan kenyataan-kenyataan berfakta yang akhirnya menerusi proses mahkamah terbukti sahih. Kita diberitahu skema aliran, carta aliran wang semuanya palsu, tetapi rupa-rupanya benar, tidak dapat disangkal secara berkesan oleh peguam-peguam Najib sendiri di dalam mahkamah. Jadi Tun telah terbukti bercakap benar atas dakwaannya terhadap Najib, dan ini terbukti apabila Najib disabit bersalah. Tetapi blogger-blogger Najib, laskar-laskar pro Najib, semuanya cerita je berkenaan kekayaan anak Tun. Sedangkan masa zaman Najib dulu, pelbagai siasatan telah diusahakan terhadap Tun, satu apa bukti pun tak dijumpai. Semuanya gagal, malah ianya telah membantu meningkatkan keyakinan orang bahawa sebenarnya ini hanya cerita dongeng. Dan bila cerita ni tak ke mana, ditambah cerita rupa-rupanya kekayaan anak-anak Tun dah meningkat. Cerita lama diganti dengan cerita baru, tapi cerita tinggal cerita. Orang tak nak cerita. Anda semua jangan malas rujuk proses mahkamah, dengar saksi pembelaan, dengar cakap Madinah, dengar cakap proses-proses kenyataan-kenyataan, soalan-soalan peguam bela, pendakwa raya. Anda akan dapat maklumat yang anda perlukan di sana. Pendekar laut. Okey. Yop Yong, Najib mana berani berdebat, dia akan cakap. Tak apa, buat cabaran. Semua orang buat cabaran. Minta Najib berdebat dengan saya satu isu je, isu 2.6 bilion. Kalau berani, kalau anak jantan, kalau benar Najib ini adalah seorang, ya, daripada, ya, keturunan pahlawan Bugis, ya, debat dengan saya isu 2.6 bilion. Ya. Pendekar laut, blogger belaan Jibon reti menjilat bosku je, semua dah terlebih makan dedah. Okey, saya tidak ingin panjang hari ini, jadi itu sahaja pencerahan saya. Jadi pastikan anda membuat cabaran itu di Facebook masing-masing, dan
saya akan letak link artikel-artikel berkaitan di ruang tajuk sebentar lagi, jadi pastikan anda rujuk, dan juga sila ke YouTube Reggie J. Siritaudin untuk melihat live semalam. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa